Okay, jadi selamat petang dan selamat datang ke iaitu perbincangan latihan buku kerja kali ke-7 yang sesi perbincangan latihan buku kerja sudah lama kita henti. Okay, jadi hari ini kita akan sekaligus ada 2 sesi. Satu adalah pukul 4 sekarang, satu lagi adalah pukul 3:30 malam nanti. Okay, jadi untuk sesi ini kita akan bincang daripada muka surat 35 hingga 39. Jadi dia akan merangkumi 2 subtopik. Satunya adalah 5.1 sifat bulatan, satu adalah 5. Sifat simetri perentas. Jadi ini lebih kepada pengetahuan dalam matematik. Okay, jadi kalau kita lihat kepada soalan yang cikgu telah paparkan ini, dalam raja di bawah, O ialah pusat bulatan. Labelkan bahagian bulatan. Jadi yang pertama ini adalah satu lingkaran dekat luar. Jadi yang ini adalah apa? Yang ini adalah lilitan. Ini adalah lilitan. Lepas tu yang kedua ini dia adalah satu garis yang menyambung dalam lilitan itu. Kalau kita boleh nampaklah. Yang garis yang dalam dia 2 hujungnya adalah sampai ke lilitan bulatan. Ini adalah dipanggil sebagai perentas. Ini adalah dipanggil sebagai perentas. Jadi ingat semua istilah-istilah ini. Lepas tu, yang ketiga ini kita boleh nampak dia adalah dari mana? Dia adalah dari titik pusat bulatan sehingga lilitan. Ingat, daripada pusat bulatan sehingga lilitan ini dipanggil sebagai jejari. Ini adalah bahagian yang kamu sangat-sangat jelas. Lepas tu yang keempat ini, kamu boleh nampak dia juga macam perentas. Dia daripada lilitan habis pada lilitan juga. Tapi yang bezanya yang keempat ini dengan perentas adalah dia ada melalui titik ataupun pusat bulatan. So that's why untuk yang keempat ini dia dinamakan sebagai diameter. Cikgu rasanya jejari dengan diameter 2 perkara ini tidak lagi kamu rasanya tak kenal lagi, kerana kita telah banyak menggunakan jejari dengan diameter selama ini untuk menjawab soalan yang berkenaan dengan bulatan. Apa lagi? Kita pun ada menjawab dalam bentuk 3 dimensi, iaitu luas permukaan dengan isi padu. Kita telah banyak menjawab soalan seperti ini sudah. Jadi cikgu harapnya dalam jejari dengan diameter dia bukan sesuatu benda yang asing lagi bagi kita. Jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Yang kelima ini, kalau kita lihat, dia macam yang keenam tu. Just yang kelima ini, dia macam satu yang besar, bahagian yang besar. Bahagian lilitan yang besar. Tapi yang keenam ni adalah bahagian lilitan yang kecil. Jadi, bahagian lilitan yang besar dipanggil sebagai lengkok meja. Lengkok meja. Dia dipanggil sebagai lengkok meja. Yang kecil ini dipanggil sebagai lengkok minor. Dipanggil sebagai lengkok minor. Okay? Lepas tu, yang titik yang tengah-tengah itu dipanggil sebagai pusat. Ataupun pusat bulatan. Dia adalah pusat bulatan. Okay? Jadi,
7 ini memang tak cukup lagi lah. Nanti kita dekat bawah itu kita akan nampak lagi lah. Okay, untuk bahagian B. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya. Bahagian B. Dalam raja di bawah, O ialah pusat bulatan. Labelkan bahagian bulatan itu dengan menggunakan huruf yang diberikan. Okay, jadi kita lihat. Untuk yang satu ini, okay, jadi soalan 1, 2, 3 ini kita kena label dengan semua ini. Okay, jadi kalau kita lihat P adalah sektor major. Sektor major adalah dekat bahagian nombor soalan nombor 2. Dekat sini. Inilah bahagian dia. Keseluruhan bahagian itu dipanggil sebagai sektor major. Dan di sebelah lagi yang kecil itu adalah dipanggil sebagai sektor minor. Dia dipanggil sebagai sektor minor. Okay? Lepas tu A adalah semi bulatan. Semi bulatan adalah separuh bulatan. Separuh bulatan adalah pada soalan yang ketiga. Dekat sini. Ini adalah dinamakan sebagai semi bulatan. Lepas tu yang S itu adalah sukuan bulatan. Sukuan adalah 1/4. Sukuan. Okay? Sukuan adalah rujuk kepada 1/4. Satu suku, 1/4. Okay? Ataupun kalau dalam jam kan, kalau satu suku adalah 15 minit. Adalah 15 minit. Okay, jadi dekat sini, ini adalah sukuan bulatan. Dan di sebelahnya juga adalah sukuan bulatan. Kenapa? Kerana A ini adalah semi bulatan. Kalau atas tu juga adalah semi bulatan. Tapi kalau satu belah adalah suku, di sebelah lagi juga adalah suku. Okay? Kenapa? Kerana dalam satu bulatan tu 360 darjah. Kalau semi bulatan 180 darjah. Sukuan bulatan adalah 90 darjah. 90 darjah. Okay, lepas tu temberin major adalah untuk soalan yang nombor 1. Dia adalah temberin bahagian yang besar. Lepas tu temberin minor adalah yang kecil. Okay, jadi cikgu rasanya ini dia tidak akan menjadi satu masalah yang sangat besar yang cikgu haraplah kamu mesti selalu ingat. Kamu kena selalu dapat ingat dan selalu dapat kalau boleh lah cuba ingatkan semua istilah ini dengan baik. Okay? Jadi kita lihat lagi kepada soalan yang seterusnya. Bina bulatan berdasarkan garis di bawah sebagai diameter. Jadi untuk soalan ini, mula-mula kita kena cari pusat bulatan. Kita perlu cari pusat bulatan. Jadi apa cara kita gunakan untuk mencari pusat bulatan? Jadi di sini kita mesti menggunakan jangka lurus. Mula-mula saya nak cari mana pusat dahulu. Okay. Sekejap lah. Okay. Jadi lepas tu, lepas cikgu telah buat dekat sini, cikgu guna warna yang lain, warna orange. Okay. Jadi di sini saya cuba tandakan atas. Okay, saya cuba tandakan atas. Lepas tu saya juga tandakan bahagian bawah sini. Dan lepas tu cikgu alihkan dia ke sebelah sini. Cikgu alihkan dia di sebelah sini. Okay, cikgu alihkan dia di sebelah sini.
untuk tandakan di bawah lagi. Lepas tu tandakan di atas. Okey, tandakan di atas. Jadi di sini dia telah membantu kita cari mana adalah tengah-tengah, mana adalah tengah-tengah. Okey, jadi di sini aku keluarkan pembaris. Okey, aku keluarkan pembaris. Okey, jadi dengan menggunakan pembaris dekat sini, dengan menggunakan pembaris di sini, kalau kamu sambungkan dua persilangan itu, kamu sambungkan dua persilangan itu, sebenarnya kita boleh mendapatkan macam ni. Okay. Dua persilangan itu, kami mendapatkan titik satu titik pusat bulatan berada dekat sini. Jadi boleh nampak kan? Okay. Jadi apabila titik itu telah ada, apa yang kita perlu buat? Okey. Jadi sekarang saya kena gunakan jangka lukis ini untuk adjustkan jarak. Okey. Okay. Jarak, lepas tu buat bulatan. Okey, kita akan buat satu bulatan. Okey. Jadi kita guna warna blue dekat sini ya. Okey. Jadi ini merupakan bulatan berdasarkan garis yang diberikan sebagai diameternya. Jadi garis yang diberikan dekat sini adalah diameter bagi bulatan tersebut. Jadi dia adalah diameter bagi bulatan tersebut. Lepas tu untuk soalan 2, bina diameter yang melalui titik P dan pusat bulatan O. Jadi macam mana? Kita telah simpan pembaris. Keluarkan pembaris lagi. Jadi dekat sini kita kena adjustkan pembaris supaya dia boleh melalui dua titik. Dia boleh melalui dua titik. Okey. Dah nampak? Pembaris yang cikgu telah buat dekat sini, dia sudah melalui dua titik ini. Jadi, cikgu akan gariskan dia. Jadi ini merupakan diameter. Ini merupakan diameter yang melalui titik P dan pusat bulatan O. Ini adalah diameter yang melalui titik P dan melalui pusat bulatan O. Boleh ya? Jadi kalau tak sempat untuk fahamkan, tak apa, nanti cikgu akan bagi rakaman cikgu ini dalam YouTube lah, supaya kamu boleh tengok kembali lagi. Cikgu akan buat chapter lah untuk setiap soalan-soalan ini supaya lebih mudah untuk kamu carilah. Jadi kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Soalan 3. Bina perentas dengan panjang 4 cm yang melalui titik Q. Jadi untuk soalan ini macam mana? Kita perlu gunakan jangka lukis. Gunakan jangka lukis dengan pembaris. Jangka lukis dengan pembaris. Jadi dalam pembaris ini, saya kena menggunakan jangka lukis untuk ukur 4 cm. 4 cm. Satu lagi.
Okay, jadi kalau kamu lihat dekat sini, cikgu telah pukul 4 cm bagi jangka lukis ni. Jadi lepas tu, cikgu gunakan warna lain supaya warna orange supaya mudah untuk tanda. Jadi daripada titik Q ini, saya buat satu tanda. Mungkin di sebelah kanan Q. Okey, sebenarnya di sebelah kiri Q pun boleh. Kalau kamu lihat dekat cikgu sini ya. Sebenarnya dekat sini dia ada dua jawapan dekat sini. Dia ada dua jawapan. Satu adalah di sebelah kiri, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Okey. Jadi dekat sini sama juga kita akan gunakan berbaris. Jadi cikgu gunakan warna biru dulu. Jadi di sini kita akan gunakan berbaris. Ini adalah perentas 4 cm yang pertama. Okay. Lepas tu, cikgu guna warna hijau. Ini adalah jenis yang kedua. Ini adalah jenis yang kedua. Okay, di sini dia ada dua jenis jawapan. Okay. Yang hijau ataupun yang biru. Dua-dua jawapan ini diterima. Kamu hanya perlu lukis salah satu saja. Tak perlu dua. Kamu hanya perlu lukis salah satu saja untuk mendapatkan perentas yang panjangnya 4 cm dan melalui titik Q. Dia mesti melalui titik Q. Jadi, inilah dua contoh jawapan bagi perentas dengan panjang 4 cm dan melalui titik Q. Okay, jadi kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Bina sektor bagi satu bulatan dengan jejari 3 cm dan sudut sektornya adalah 120 darjah. Okay, jadi mula-mula kita kena buat apa? Mula-mula kita kena gunakan jangka lukis ini untuk ukurkan darjah. Okay. Kalau kamu lihat dekat sini, cikgu telah berjaya pukul 3 cm dengan menggunakan berbaris. Okay. Cikgu letakkan berbaris ke bawah. Okay, sekarang saya perlu buat satu bulatan. Okay. Okay. Jadi mula-mula cikgu buat satu titik lah sebagai pusat dia lah. Okay. Jadi jarum tu tujuh pada pusat. Lepas tu lukis bulatan. Okay. Lukis bulatan. Lepas lukis bulatan, apa yang kita perlu buat? Okay. Lepas lukis bulatan, kita buat kita tanda salah satu titik dekat lilitan. Okay. Jadi sekarang cikgu tentukan. Okay, jadi cikgu buat dekat sini. Katakan ini adalah titik X. Okay, ini adalah titik X. Okay, kenapa nak buat titik X? Sebagai pentanda lah. Kamu boleh buat di mana-mana saja daripada bulatan ni. Lepas tu dengan menggunakan jangka lukis, kita tak ubahkan jangka lukis, besar jangka lukis ini. Okay, sekarang saya letakkan dia pada tempat yang tanda persilangan tandaan kita dengan lilitan bulatan. Okay. Lepas kita telah cucuk sana, kita buat tanda pertama. Tanda pertama ini adalah 60
darjah. Adalah 60 darjah. Lepas tu, kita alihkan, kita letak pada tandaan yang pertama yang kita telah buat tadi. Kedua, dengan jangka lukis. Okay. Jadi sekarang cikgu nak tandakan yang kedua. Tandaan yang kedua, 60 lagi, jadi dia adalah 120. Jadi yang pertama ini 60 sudah. Jadi yang kedua ini 120. Jadi ini adalah cikgu tandakan Y. Jadi ini adalah 120. Jadi sekarang cikgu gariskan. Sekarang cikgu gariskan guna warna terbuka. Jadi jadi ini adalah jejari sampai X tadi lah. Lepas tu jadi ini adalah pusat O. Ini adalah pusat yang O. Jadi ini adalah sektor yang 120 darjah. Ini adalah sektor yang 120 darjah. Boleh? Jadi ingat macam mana hasilkan 60 darjah, 120 darjah adalah menggunakan kaedah yang seperti ini. Sebenarnya semua anda pernah belajar sudah macam mana membina sudut 30 darjah, 120 darjah. Just sekarang kamu applykan kaedah ini ke dalam bulatan untuk membinakan satu sektor bulatan dengan sudut sektornya 120 darjah. 120 darjah. Jadi cikgu harap kamu dekat sini kamu boleh cuba latihkan kamu sendiri macam mana lukis. Ini pun adalah satu skill yang sangat penting bagi kamu. Satu skill yang sangat penting. Just enjoy it untuk lukiskan. Ada masalah sampai sini? Kita sudah separuh sudah. Cikgu harap kamu jangan tertidur. Jadi kalau ada masalah boleh tanya lagi. Kalau malu nak tanya dekat sini boleh Telegram dengan WhatsApp. Thank you Tengli. Thank you Rini. Jadi kalau ada masalah jangan malu untuk tanya. Jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Muka surat 37 dalam buku kerja kamu. Ini adalah kita telah sampai ke subtopik yang kedua, iaitu 5.2 sifat simetri perentas. Jadi untuk bahagian A ini kita selesaikan setiap yang berikut. Soalan pertama. Dalam raja di sebelah, O ialah pusat bulatan. PWR dan QBS ialah garis lurus. Lengkuk PQR dan lengkuk QPS adalah sama panjang. Tandakan tik pada pernyataan yang benar dan pangkal pada pernyataan yang palsu. Yang pertama A ni, dia kata PR sama dengan QX. Adakah PR adalah sama panjang dengan QX? Ya. Kenapa? Dia adalah sama panjang. Kenapa? Kerana jarak berserenjang PR panjang serenjang iaitu ini dengan ini adalah sama. Panjang lengkungnya adalah sama. Jadi panjang lengkung PQR dan
UTS adalah sama. Ini yang memberitahu kita bahawa PR dan sama dengan US. Ini adalah memberitahu kita ini. Okay. Lepas tu, adakah yang B, UV, adakah UV sama dengan WR? Ya. Kenapa? Kerana kalau kamu lihat dekat sini, ini adalah dia berserenjan. Jadi, panjang PW dengan WR adalah sama. Panjang UV dengan VS adalah sama. Oleh kerana dia adalah sama dan PR pun adalah sama dengan US, jadi UV adalah sama dengan WR. UV adalah sama dengan WR. Jadi ini adalah bahagian yang kamu kena rujuk balik ke dalam teks. Dalam teks. Dia ada bahagian yang lebih detail yang menerangkan bahagian ini adalah bagaimana. Okay? Lepas tu, kita lihat lagi C. Adakah OW tak sama dengan OB? Di sini kalau kamu ada perhatikan nanti cikgu telah tandakan. Apa maksudnya ini? Dua-dua tanda ini adalah sama. Jadi, OW adalah sama dengan OB. Jadi, untuk bahagian soalan C ini, penyataannya adalah palsu. Dia sebenarnya adalah sama dengan. Kerana dia kata tak sama dengan kan. Jadi dia adalah pernyataan palsu. Okay. Okay, jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan 2. Dalam raja di sebelah, O ialah pusat bulatan. PQR dan UPS ialah garis lurus. Diberi PR ialah 18 cm. Okay. PR adalah 18 cm. Okay. Dan UT adalah 7 cm. Okay, jadi kalau UT 7 cm, PS pun 7 cm. Okay, jadi sekarang dia nak kita cari panjang bagi PQ. Okay, kalau kita lihat dekat sini, kelas, oleh kerana di sini adalah perserenjan. Jadi bermaksudnya Q adalah di tengah-tengah PR. Jadi untuk soalan A ini, panjang PQ sama dengan 18 bahagi 2. Kerana dia di tengah-tengah kan. Jadi bahagi 2 jadi sama dengan 9 cm. 9 cm. Okay, lepas tu soalan B. Panjang perentas QX. Dekat sini cikgu pun sudah tertulis jawapan sudah kan. 7 tambah 7 kan. Okay. Jadi untuk faham soalan B, panjang perentas US sama dengan 7 tambah 7 sama dengan 14 cm. 14 cm. Okay, lepas tu, apakah sudut OPX? Okay, oleh kerana garis OT ini, dia adalah memotong tengah-tengah UTS kan. Jadi dekat sini, dia juga menunjukkan bahawa di sini dia adalah bersudut tegak. Okay, di sini dia adalah bersudut tegak. Okay, di sini dia adalah bersudut tegak. Oleh kerana dia adalah bersudut tegak, jadi jawapannya memang sudah sangat jelas lah. Okay, jadi C sudut OTS adalah sama dengan 90 darjah. Adalah sama dengan 90 darjah. Okay. Okay. Jadi kalau ada masalah, just tanya saja. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya lagi ya.
tentukan pusat dan panjang bagi panjang jejari bagi bulatan yang diberi. Jadi untuk bahagian di sini, panjang jejari yang cikgu lukiskan dekat sini mungkin ada berbeza dengan kamu kerana saiz yang cikgu gunakan ini mungkin sudah lari. Tapi tak apa, cikgu boleh ajar kamu macam mana cari pusat bulatan. Okay, mula-mula apa yang kita perlu keluarkan jangka lukis dengan berbaris. Mula-mula apa yang kita perlu buat? Mula-mula dekat bulatan ni saya kena binakan dua perentas. Mana-mana saja. Suka hati nak macam mana. Okay, dua perentas. Okay. Okay, dua perentas. Lepas tu daripada dua perentas ni, saya nak buat pembahagi dua sama. Pembahagi dua sama bagi dua perentas. Okay, jadi saya gunakan jangka lukis, saya cok, kita taplakkan. Okay, saya buat satu di atas, dan bina lagi satu, di bawah. Lepas tu, tujuk lagi pada satu penghujung lagi. Okay. Saya buat persilangan dekat bawah ini. Dan saya buat persilangan pada atas. Okay. Jadi kalau kamu sudah berpengalaman kan, kamu boleh buat macam cikgu ini. Kita tak perlu buat yang lengkok yang terlalu panjang. Kalau kamu masih tidak confident, kamu boleh buat lengkok yang panjang sikit. Panjang macam mana? Kamu boleh panjang macam ni. Tak ada masalah kelas. Kamu boleh just buat panjang. Kenapa? Kerana senang untuk kamu dapat persilangan. Just kerana cikgu sudah ada pengalaman, cikgu dapat estimate mungkin dia dekat mana. Jadi cikgu buat lengkok yang pendek. Sama juga untuk yang kedua ini. Okay? Jadi saya gunakan warna yang lain supaya mudah untuk nampak. Okay? Jadi satu lengkok di bawah, di atas, satu lagi dekat bawah. Lepas tu pergi kepada penghujung sini. Okay. Satu di bawah. Satu. Jadi sekarang saya guna warna orange ni dan ini adalah pembahagi dua sama. Pembahagi dua sama bagi perentas yang pertama tadi. Lepas tu saya guna persilangan yang warna hijau ini. Okay. Cikgu gunakan persilangan yang warna hijau ini. Okay. Untuk dapatkan yang kedua. Okay. Jadi ada nampak persilangan antara garis warna orange dengan hijau tadi. Jadi ini adalah persilangan dia. Dan ini adalah pusat bulatan. Ini adalah pusat bulatan. Okay. Ini adalah pusat. Okay. Ini adalah pusat bulatan. Okay. Lepas tu
Sekarang saya nak ukurkan jejari. Jejari. Mana jejari? Inilah kalau warna hijau. Ini jejari. Okay. Garis. Okay. Ini adalah jejari. Kamu ukurkan. Kamu ukurkan jejari. Ataupun ini pun boleh. Ini pun adalah jejari. Kenapa? Daripada pusat sampai ke lingkar. Daripada pusat sampai ke lingkar. Jadi jejari yang kamu ukur ini agak-agaknya berada dekat 2.5 cm. Cikgu di sini tidak dapat ukur. Kenapa? Kerana cikgu ini sudah bukan ukuran sama seperti buku kerja kita. Cikgu sudah besarkan dia sikit supaya kamu lebih nampak apabila cikgu lukiskan. Kamu lebih nampak apabila cikgu lukiskan. Jadi ada banyak jejari yang kamu boleh hasilkan. Just kamu ukurkan salah satu kerana adalah sama. Kerananya adalah sama. Jadi ini adalah cara macam mana kita tentukan pusat bulatan pertama. Dan kedua, selepas kita tentukan pusat bulatan, kita macam mana kita tentukan panjang jejari. Okay. Jadi kita pergi kepada muka surat yang terakhir untuk petang ini. Okay. Selesaikan. Muka surat 38. Soalan yang pertama. Dalam raja di sebelah, O ialah pusat bulatan. PQR dan STU ialah garis lurus. Diberi PR sama dengan 16 cm. PR adalah 16 cm. PR ini adalah 16 cm. PR ini adalah 16 cm. Lepas tu, ST sama dengan OQ. ST adalah sama dengan OQ. Jadi, ini ada ST. ST ini adalah sama dengan OQ. Iaitu 6 cm. Itu 6 cm. Okay. Lepas tu, hitung panjang OT. Dia suruh kita hitungkan panjang bagi OT. So, macam mana kita nak hitung panjang bagi OT? Ini merupakan salah satu bahagian yang sangat challenging. Sekarang langkah kerja kita boleh nampak dia sudah ada di bawah. Dia sudah ada di bawah dalam buku kerja kamu, dia sudah ada langkahnya. Jadi macam mana kita untuk fulfillkan langkah ini? Jadi dekat sini sebenarnya dia adalah menggunakan segitiga. Segitiga apa? Segitiga bersudut tegak. Jadi dekat bahagian ini kita akan menggunakan teorem Pythagoras. Sama seperti inilah. Jadi bahagian yang pertama kita akan lakukan dekat sini adalah segitiga OQR. 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 Segitiga OQR. QRO. Jadi di sini ini adalah 6 cm kan?
Lepas tu, sekarang ini QR ini adalah 16 cm dia bahagi 2. Jadi dia sama dengan 8 cm. 8 cm. Jadi kenapa dia adalah 16 boleh bahagi dengan 2? Kerana OQ ini adalah berserenjan. Berserenjan dengan peretas PR. So that's why dia Q adalah berada di tengah-tengah. Jadi QR adalah separuh daripada PR. PR adalah 16. Jadi QR adalah bahagi 2 iaitu 8. Okey, jadi dengan menggunakan konsep dekat sini, okey, dia adalah bersudut tegak. Jadi gunakan teorem Pythagoras iaitu OR sama dengan punca kuasa 2, 6 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2. Okey, 6 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2. Jadi berapa? Jadi dekat sini kamu keluarkan kalkulator lah. Cara yang paling baik, kamu keluarkan kalkulator. Okey, jadi 6 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2. Jadi dia sama dengan 100. Kita isikan dia. Jadi punca kuasa 100 sama dengan 10. Jadi OR sama dengan 10. Okey? OR sama dengan 10. Jadi OR ini adalah apa? OR ini sebenarnya dia adalah jejari. Jejari bagi bulatan ni. So that's why apabila kalau kita lihat dekat sini lah. Kalau kita lihat dekat sini. Ya. Sekarang OU ini juga adalah jejari. OU juga adalah jejari. Jadi dekat sini apabila saya tahu bahawa OU juga adalah jejari, maksudnya ini adalah 10 cm. QU adalah sama dengan ST. QU adalah sama dengan ST iaitu 6 cm. 6 cm. Jadi kenapa kita tahu bahawa dia adalah 6 cm? Kerana di sini kalau kamu lihat OT dia berserenjan dengan SU. Jadi sekali lagi T adalah titik tengah bagi SU. Jadi dia membahagi separuh lah. Jadi bermaksudnya kalau ST adalah 6, QU juga adalah 6. Ini adalah konsep yang anda semua mesti ingat. Ini adalah bahagian yang perlu ingat. Bukan untuk faham, adalah untuk ingat. Okay? Jadi sekarang kita perlu cari berapa panjang ni. Jadi sebenarnya ini adalah 90 darjah kan. Jadi sekarang sebenarnya dekat sini apa yang berlaku. Okay, sebenarnya kamu lihat dulu apa yang kita buat dulu sebelum dia jadi langkah kerja yang kamu nampak di atas. Sebenarnya O kuasa 2 sama dengan O kuasa 2 tambah dengan Q kuasa 2. Lepas tu O kuasa 2 tolak Q kuasa 2 sama dengan O kuasa 2. Jadi O sama dengan punca kuasa 2 O kuasa 2 tolak Q kuasa 2. Jadi inilah baru dia adalah seperti apa yang kamu nampak dekat sini. QU di sini adalah 6. QU di sini adalah 6. Nampak? OU tadi adalah berapa? OU adalah 10. 10 kuasa 2. 10 kuasa 2. 10 kuasa 2 tolak dengan 6 kuasa 2 sama dengan 64. Jadi sekarang punca kuasa 2 bagi 64 adalah sama dengan 8.
Okay, sama dengan 8. Okay, sama dengan 8. So, jadi kita telah selesailah soalan ini. Jawapan bagi OT, panjang bagi OT adalah 8. Okay? Jadi ini merupakan jalan langkah kerjanya kita untuk mencari OT. Dan kalau kamu lihat dekat sini lah, soalan dekat sini dia adalah TP4 dengan TP5. Jadi memerlukan peringkat penyelesaian dia yang lebih tinggi. Jadi bermaksudnya kamu kena fahamkan hampir keseluruhan bagi bulatan ini, baru kamu dapat menjawab soalan seperti ini, termasuk dengan teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras yang kamu telah belajar masa tingkatan 1 topik yang terakhir itu. Okey? Jadi, okey, kalau bagi yang tak sempat saling, kamu cepat-cepat screenshot dulu lah. Okey, jadi cikgu boleh kepada yang seterusnya. Okey, 1, 2, 3. Okey, cikgu pergi yang seterusnya. Okey, soalan kedua. Soalan kedua. Dalam rajah di bawah, O ialah pusat bulatan. O ialah pusat bulatan. PQR ialah garis lurus. Dan UOS ialah diameter. UOS adalah diameter. Diberi PQR adalah 8 cm. Jadi kita tandakan dia dulu lah. Okay, PQR adalah 8 cm. Okay. Lepas tu UT UT di sini adalah 5 cm. Lepas tu PS ini adalah 12 cm. Okay. PS ini adalah 12 cm. PS. Okay. 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 Dah tanda. Okay, sekarang hitung panjang bagi OQ. Dia suruh kita hitungkan panjang bagi ni. OQ. OQ ini berapa panjang dia? Berapa panjang dia? Okay, jadi sekarang macam mana? Sekarang sebenarnya kita perlu cari. Okay, jadi kalau melalui soalan satu tadi kan, memang soalan ini tidak lari daripada teorem Pythagoras. Okay, pertama kita tidak lari daripada teorem Pythagoras. Dan jadi di sini kalau saya tahu jejari OP, saya boleh cari OQ sudah kan? Tapi masalahnya adalah mana jejari? Jadi kita fikir lagi, kalau melalui teorem Pythagoras, kita boleh nampak lagi satu segitiga bersudut tegak iaitu UTS. Segitiga UTS. Sebenarnya US ini adalah apa? UOS ini adalah diameter. Jadi kalau kita ada diameter bulatan, boleh cari jejari? Ya, kita telah melalui bahagian tersebut sebelum ni kan? Okay, jadi sekarang kita cari berapa panjang bagi US, iaitu jejari. Okay. Okay. Jadi sekarang ini adalah US. Ini adalah 5. Ini adalah 12. Jadi sekarang saya nak cari US sama dengan berapa? Jadi
US adalah hypotenuse. US sama dengan UT pasal 2 tambah dengan TS pasal 2. Jadi UT dekat sini adalah UT 5 kuasa 2 tambah TS pasal 2, 12 pasal 2. US kuasa 2 pindah ke sebelah sana, punca kuasa 2. Jadi sekarang kita gunakan kalkulator untuk kirakan dia terus. Jadi punca kuasa 2 bagi 5 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2 adalah sama dengan 13. 13 sentimeter. Sekarang saya telah dapat 13 sentimeter. Jadi US ini adalah diameter, yaitu 13 cm. Jadi sekarang saya gunakan OP adalah jari adalah sama dengan 13 bahagi 2 sama dengan 6,5 cm. 6,5 cm. Okay, lepas tu saya cari panjang bagi PQ. PQ adalah 8 bahagi 2 sama dengan 4 cm. Sekarang, tuliskan lepas tu okey. Jadi ini adalah PQ, ini O. 90 darjah. Jadi cikgu guna warna lain untuk tanda data. Jadi untuk PQ ini 8 cm. Untuk QPO ini adalah 6,5. Jadi ini adalah yang kita nak cari untuk hari ini. Ini watak utama untuk soalan 2 ini. Okey, jadi sekarang PO kuasa 2 sama dengan PQ kuasa 2 tambah dengan QO kuasa 2. Okey? Jadi menggunakan rumus teorem Pythagoras kan. PO ini adalah hypotenuse. PO ini adalah hypotenuse. PO ini adalah 6,5 kuasa 2. Okey? Kuasa 2. PQ adalah 8 kuasa 2 tambah dengan QO kuasa 2. Okey? 6,5 kuasa 2. Sorry. Aku telah salah dekat sini. Ini bukan 8, no? Ini 4. Okey? Padang. Ini adalah 4. Tolak 4 kuasa 2 sama dengan QO. Jadi punca kuasa 2. Jadi kuasa 2 pindah sana kan? Jadi sekarang kita gunakan kalkulator untuk kira. Punca kuasa 6,5 kuasa 2 tolak dengan 4 kuasa 2. Jadi dia sama dengan QO sama dengan 5,1234. Jadi kita ambil 2 tempat puluhan saja. Kerana belakangnya adalah 3, jadi tak perlu masuk 1 ke depan. Jadi QO iaitu QO adalah sama dengan 5,12 cm. 5,12 cm. Jadi jawapan adalah OQ. OQ dengan QO sama. Tapi cikgu telah ambil. Okey, 1, 2, 3. Inilah jawapan akhirnya. Okey, inilah jawapan akhirnya. Jadi kita tulis. Okay. Jadi ini telah melibatkan teorem Pythagoras. Ini telah melibatkan teorem Pythagoras. Jadi that's why ini adalah bahagian kematangan sembilan kurang
faham sikitlah bahagian yang menggunakan kira hydroforasi. Jadi bermaksudnya dalam topik ini adalah kira hydroforasi adalah amat penting juga untuk pengetahuan semua anda. Okay. Kalau boleh cepat-cepat screenshot dulu supaya cikgu nak pergi kepada soalan yang terakhir untuk sesi kali ini. Okay. 1, 2, 3. Okay, kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk sesi kali ini. Okay, soalan 3. Satu temperem minor. Temperem minor, temperem minor dipotong dan dikeluar daripada sekeping kapur berbentuk bulatan dengan diameter 50 cm. Bentuk yang tinggal adalah seperti yang ditunjukkan dalam grafik di bawah. Jadi sekarang dia nak cari nilai P. Dia nak cari nilai P. Jadi untuk soalan ini, bahagian yang amat pentingnya adalah kita perlu cari dulu. Semua perkara benda yang berkenaan. Okay, first, okay, cikgu just katakanlah ini adalah diameter dia. Ini adalah diameternya. Lepas tu, ini adalah pusat dia. Ini adalah pusat dia. Okay. Jadi, sekarang. Sekejap. Ini adalah jari kan? Ini adalah jari. Okay. Dan, cikgu rasa guna warna lain. Warna hijau lah. Okay. Warna hijau ini adalah jari. Warna hijau ini adalah jari. Okay. Yang warna merah ini, dia adalah satu bahagian yang kita kena cari. Okay, kenapa? Kerana yang warna hijau ini, adalah 25 cm. Okay, kerana dia adalah jari. Kenapa? Kerana diameter sama dengan 50 cm kan? Ya. Sama dengan 50 cm kan? Jari sama dengan 25 cm. Jadi kalau kamu lihat dekat bahagian yang warna merah hijau dengan yang atas warna hitam itu, sebenarnya dia telah menghasilkan satu segitiga bersudut tegak. Dia telah menghasilkan satu segitiga bersudut tegak. Okay. Dia telah menghasilkan satu segitiga bersudut tegak. Okay. Dan kalau semua anda ada lihat dengan baik, sebenarnya dia ini adalah 90 darjah. 90 darjah. Jadi bermaksudnya di sini adalah 48 bahagi 2 sama dengan 24 cm. Di sini adalah jejari. Iaitu 25 cm. Warna hijau kan tadi. Jadi sekarang kalau kita boleh cari yang ini. Jadi sekarang kalau kita boleh cari yang ini, tambah dengan 25 cm jejari yang dekat bawah itu adalah panjang bagi dia. Hey, jadi sekarang macam mana kita cari yang measurement tu? 25 cm ini adalah apa? Adalah hypotenuse. Okay, sama dengan yang ini. Kita jangan guna yang ini lah. Okay, kita gunakan katakan ini adalah A. Jadi A kuasa 2 tambah dengan 24 kuasa 2. Okay, jadi 25 kuasa 2
tolak 24 kuasa 2 sama dengan A. Punca kuasa 2. Okey. Okey. Ni. Jadi A sama dengan kita kalkulator. Punca kuasa 2, 25 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2 sama dengan 7. Okay, sama dengan 7. Jadi, untuk yang A ini adalah sama dengan 7. Jadi, P ini sama dengan 7 tambah dengan 25. Karena adalah 7. Okay. Nah, ini yang kita lihat adalah 7. Tambah dengan 25 sama dengan 32 cm. Jadi panjang bagi P adalah 7 tambah dengan 25 iaitu 32 cm. Okay. Jadi ini adalah kaedah yang cikgu gunakan untuk menyelesaikan soalan yang ketiga ini. Jadi untuk soalan 1, 2, 3 ini memang adalah satu soalan yang agak mencabar. Okay, jadi cikgu harap kamu kena boleh relax sikit, kamu cuba dan depan tu, kamu mesti cuba yang depan tu, iaitu muka surat 37 tu, kamu fahamkan konsep dalam tu, baru kamu cuba muka surat 38 ini untuk nak kaji lagi. Okay, sebenarnya kalau kamu lihat dekat bahagian atas kanan muka surat 38 ini ada satu QR code kan? Kamu boleh gunakan handphone kamu, scan QR code itu. Sebenarnya dalam QR code itu dia juga akan bawa kamu lihat video macam mana soalan 1, 2, 3 ini diselesaikan juga. Cikgu juga galakkan kamu boleh belajar daripada bahagian sana juga. Okay? Jadi kita pun sudah sampai ke hujung untuk sesi kali ini. Okay, ada apa-apa masalah? Okay. Kalau tidak, kita sampai sini saja dan kita jumpa lagi pada pukul 7.30. Okay, thank you Alvin. Thank you Tenli. Okay, kalau tidak, kita sampai sini saja untuk kali ini dan kita jumpa lagi nanti. Okay. Okay. Kalau tak ada masalah, kita just sampai sini. Bye-bye. Okay, thank you Nita. Okay, thank you semua. Thank you Angelica. Thank you Alvin. Jumpa lagi.